Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan negara sebagai persiapan untuk Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19. Dengan situasi pandemik yang kita lalui sekarang, adakah kita perlu melihat beberapa perkara berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kesiapsiagaan ataupun kemampuan kesihatan kita di hospital dan seumpamanya, dan juga bagaimana kita mensejahterakan rakyat selepas kita berhadapan hampir setahun lebih ini pandemik COVID-19. Semua ini penting untuk kita lihat apakah konten ataupun intipati pelan pemulihan ini berdasarkan data, berdasarkan sains dan juga situasi semasa. Jadi saya akan berbicara tentang ini pada malam ini bersama yang berbahagia Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Profesor Sains Politik dari Universiti Sains Malaysia. Selamat petang Prof, apa khabar? Baik, Tuan Haji. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi bersama saya Nazri Kaha dalam agenda awani pada malam ini, Prof. Prof, sebagai pemerhati politik, tetapi kita juga ingin melihat satu pelan pemulihan ataupun exit plan yang komprehensif yang kita jangkakan akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Tetapi sebelum itu, di mana kedudukan kita sekarang, Prof? Adakah kita sudah belajar banyak perkara selepas 1 tahun setengah melalui pandemik COVID-19 sejak Mac 2020 yang lalu, dan kita sudah melalui pelbagai fasa, PKP1, PKP2, PKP3, dan ada tempat-tempat yang sudah pun diperketatkan PKPD dan seumpamanya, dan sekarang kita melalui PKP penutupan penuh 3.0. Jadi apa yang sepatutnya kita pelajari sepanjang 1 tahun kita menangani dan juga melalui pandemik COVID-19, Prof? Ya, sebenarnya 1 tahun kita telah melihat bagaimana pihak berwajib bersifat responsif dalam mengurus satu krisis yang tak pernah kita jangkakan akan berlaku, dan ada pasang surutnya, ada kemerosotan, ada kelemahan, tetapi penambahbaikan dilakukan secara berterusan, dan saya percaya daripada proses responsif itulah kita cuba untuk melakukan perubahan yang lebih baik, dan sudah pastilah yang diperlukan di sini adalah mampukah kita memberikan keutamaan kepada rakyat dan juga melihat kepada sistem penyampaian yang selama ini telah kita guna pakai, apakah perubahan yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah penilaian ke atas risiko yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Tidak bermakna ia akan berhenti begitu saja. Responsif di sini juga memerlukan proses pemulihan yang akan banyak bergantung kepada kesiapsiagaan kita untuk memastikan apa saja berlaku akan membolehkan rakyat kembali adaptasi kepada kehidupan biasa. Itu tidak mudah, ia memerlukan komitmen, rasa tanggungjawab pelbagai pihak, kerana kita melihat di beberapa buah negara yang telah melakukan proses pemulihan ini, mereka memberikan tumpuan ke atas beberapa elemen yang dirasakan penting, termasuk kepada infrastruktur, kepada perancangan, kepada pendidikan, kepada pendigitalan, dan juga kepada industri, bagaimana industri pembuatan, perkilangan, perkhidmatan harus diberikan tumpuan untuk kembali semula dalam proses pemulihan ekonomi, kesihatan, upah, nyawa. Tapi yang penting di sini saya rasakan juga adalah bagaimana kita mampu untuk meningkatkan semula hubungan sosial dalam kalangan masyarakat yang saya rasakan sedikit terganggu sepanjang 1 tahun. Dan inilah antara keutamaan yang harus kita berikan. Prof, dalam 1 tahun lebih ini, adakah wajar kita lihat beberapa perkara yang kita pelajari untuk kita bergerak ke hadapan? Pertamanya, pada fasa pertama seolah-olah kita antara negara yang dianggap terbaik menangani pandemik COVID-19. Angka kita sudah mencapai single digit ataupun satu angka satu ketika. Dan ramai penanalisis politik, penanalisis perubatan, kesihatan awam dan sebagainya menganggap pendekatan Malaysia agak drastik, tetapi ia dapat mencapai objektifnya. Dan selepas beberapa ketika kita seolah-olah membuka sedikit ruang untuk mensejahterakan rakyat, iaitu melakukan beberapa anjakan ataupun perubahan selain daripada menangani pandemik, tetapi kita tidak mahu lupa bahawa kesejahteraan rakyat ataupun ekonomi rakyat itu amat penting, dan 3 bulan pertama itu agak memeritkan majoriti ataupun sebahagian besar dari rakyat. Jadi
Tetapi di hujungnya kita kembali kepada pandemik yang agak serius, iaitu selepas Pilihan Raya Negeri Sabah. Jadi banyak fasa dan episod yang perlu kita lihat sebelum kita mendengar apakah exit ataupun pelan pemulihan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi dalam kesemua episod ini ataupun fasa ini, di mana titik pertemuan yang perlu kita pelajari dan perlu kita teladani dan kita bergerak ke hadapan, Prof? Bagi saya, kita harus menilai semula. Kenapakah di peringkat awal kita berjaya, tetapi di satu peringkat ketika Pilihan Raya Negeri Sabah diadakan, tiba-tiba kita berada dalam keadaan yang terlalu kritikal, seolah-olah tidak mampu untuk mendepani isu sebenar, iaitu peningkatan yang mendadak. Dan saya percaya di situlah garis pemisah yang harus kita lihat, teliti. Kita harus melihat kepada apakah asas kepada peningkatan yang begitu membesar setiap hari, dan bagaimanakah pendekatan yang harus kita ambil untuk mengatasinya. Dan saya percaya selepas itu, beberapa pendekatan cuba dilakukan secara berterusan, tetapi akhirnya seolah-olah ada ruang yang memperlihatkan lompang yang sukar kita tembusi sehingga menyebabkan ia berada di luar kawalan. Walaupun begitu, kita rasakan bahawa yang penting di sini adalah proses pemulihan akan banyak bergantung kepada keupayaan bukan saja sistem penyampaian, tetapi juga responsif dari rakyat sendiri. Sejauh manakah bersedia untuk memastikan SOP itu diikuti, dan pihak berwajib juga harus pastikan bahawa hanya ada satu yang boleh digunakan pakai secara berterusan, dan memastikan bahawa dalam proses untuk kita melangkah ke arah pemulihan yang besar, ia memerlukan komitmen tanggungjawab yang terancang, licin, tersusun, dan melihat kepada pelbagai senario yang boleh berlaku lebih awal, dan bukannya melihat kepada apa yang berlaku setiap hari barulah dicari jalan penyelesaian. Saya rasakan kita mempunyai ruang untuk membuat persediaan untuk berhadapan dengan proses pemulihan. Jadi dalam proses ini kita harus melihat kepada pelbagai perkara yang boleh berlaku dan apakah jalan penyelesaian terbaik yang boleh kita lakukan lebih awal supaya kita tidak berhadapan dengan satu lagi proses yang perlu kita lalui selepas pemulihan. Kerana selepas kita berada di fasa pemulihan, saya percaya itu adalah fasa untuk kita bukan saja melakukan pemulihan tetapi juga pengukuhan struktur, sistem, dan juga mengembalikan keyakinan, kepercayaan rakyat ke atas apa yang sedang berlaku. Jadi bagi saya percaya kita boleh mendepani isu ini kalau kita jadikan apa yang telah kita committed pada PKP 1 pada Mac 2020 sebagai asas ataupun penanda aras kayu pengukur untuk kita kembali kepada keadaan asal. Prof, kita ada contoh, kita ada tanda aras, bukan sahaja dari aspek exit plan mereka ataupun plan pemulihan mereka, tetapi bagaimana negara tersebut menangani pandemik daripada mula hinggalah mereka berjaya pada ketika ini. New Zealand misalnya, kita lihat mereka sudah boleh hidup kembali seperti normal walaupun vaksinasi mereka masih berada di tahap awal. Tetapi COVID-19 ataupun jangkitan COVID-19 amat rendah. Kalau kita lihat negara jiran kita Singapura, mereka hampir setiap hari kita dengar sekarang 2 digit ataupun kembali kepada 1 digit flip-flop dalam masa daripada awal tahun hinggalah sekarang. Kalau negara seperti di United Kingdom, proses vaksinasinya lancar dan laju dan mereka memikirkan exit plan yang komprehensif. Di mana kedudukan kita? Mengapa kita masih bergelut agak lama dalam menangani COVID-19? 3 perkara yang menjadi asas kepada kemampuan beberapa buah negara berjaya untuk berhadapan dengan COVID, termasuk di New Zealand, Iceland, Taiwan, dan di rantau ini Singapura dan Vietnam adalah satu, kepatuhan kepada SOP, kedua, komunikasi di antara pihak berwajib dan juga dengan masyarakat, dan yang ketiga adalah sistem penyampaian penjawat awam yang bertungkus lumus untuk memastikan bahawa keadaan dapat diredakan. Kegelisahan dalam konteks negara kita, saya rasakan bahawa komunikasi itu perlu dipertingkatkan. Kepatuhan juga harus dilihat sebagai satu yang bersifat berterusan, bukan bermusim. Dan yang ketiga,
kita harus mengiktiraf kedudukan penjawat awam yang secara berterusan sehingga ke hari ini memastikan mampu untuk mengatasi kegelisahan dalam kalangan masyarakat. Dan kesemua ini juga memerlukan infrastruktur sistem kesihatan yang baik. Dan itu berlaku di New Zealand, itu berlaku di Iceland, itu berlaku di Taiwan. Bagaimana pengukuhan sistem kesihatan itu diperhebatkan dari masa ke semasa supaya pemulihan akan melihat hubungan yang bersifat resiprokal, saling melengkapi di antara satu sama lain dari sudut kesihatan, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial. Bagaimana masyarakat akan yakin kerana psikik COVID-19 ini menakutkan. Mentaliti masyarakat harus diperbetulkan semula supaya mereka bersedia untuk berhadapan dengan kemelut ini, dan itu dilakukan di New Zealand misalnya. Proses recovery ataupun proses pemulihan ini telah melalui proses responsif dan pengukuhan dilakukan dari sudut rasa kebertanggungjawaban pelbagai pihak, kementerian mempunyai koordinasi yang baik. Politik diketepikan, kedua-dua pihak baik pemerintah atau pembangkang bersama mendepani cabaran yang dilalui, tidak melihat ini sebagai isu yang harus dipolitikkan, tetapi mereka melihat isu ini sebagai satu isu nasional, isu rakyat. Dan kalau itu dapat dilakukan, saya percaya kita mampu untuk berada dalam kelompok seperti itu. Sudah pastilah penjagaan ke atas rakyat itu penting. Sistem penyampaian, penyaluran maklumat, penyaluran pelbagai kemudahan itu diperhebatkan. Dan yang ketiga, kita harus boleh menilai risiko yang boleh berlaku dari awal supaya kesiapsiagaan itu memapar komitmen pihak berwajib ke atas rakyat. Jadi pandangan Prof, kita masih bergelut untuk mendapatkan komitmen semua pihak dalam kita menangani COVID-19 ini? Ya, saya rasakan kita masih dalam proses pembelajaran secara berterusan. Ya, kepada vaksin. Kita lihat bagaimana ramai yang masih belum berdaftar, seolah-olah kita perlu mendidik, memperbaiki literasi vaksin mereka. Begitu juga dengan penyampaian maklumat kepada masyarakat. Masih lagi wujud birokrasinya. Kesemua ini saya rasakan akan dilalui oleh mana-mana pihak. Dan kita sedang melalui itu, saya rasakan tidak salah untuk melalui ini. Tetapi kita boleh perbaiki, kita pergiatkan usaha untuk mendekati pelbagai kelompok ini dengan perubahan dari sudut penyaluran maklumat, komunikasi dan juga keupayaan kita. Saya percaya kita ada aset yang boleh kita guna pakai, tetapi kita juga harus tambah aset itu secara berterusan. Kita harus perbaiki dan membaiki itu akan membantu rakyat memahami bahawa vaksin itu penting. Kenapakah kita lihat dalam soal penyaluran vaksin itu masih lagi sukar kita lakukan, dan saya percaya kerajaan committed untuk memastikan melahirkan imuniti berkelompok dalam satu jangka masa, dan itu jika dapat dilakukan akan menunjukkan hasil akhir yang baik berdasarkan kepada apa saja dasar yang cuba disampaikan oleh kerajaan. Untuk memastikan pelan pemulihan COVID-19 ini berjaya dan mendapat buy-in semua kelompok masyarakat, kita perlu juga realistik, Prof. Kita sedang melalui PKP 3.0 penutupan penuh. Itu yang pertama. Keduanya, kita masih dalam era darurat dan berakhir pada Ogos 2021. Jadi di mana keutamaan sekarang? Adakah kita perlu menamatkan darurat dahulu dan kita merancana apa yang ingin kita lihat dalam pelan pemulihan, barulah kita akan melihat kejayaannya, ataupun di mana? Ataupun di mana? Sebagai penganalisis politik, Prof pastinya melihat ini suatu perkara yang dekat, dan darurat sejak awal tahun hinggalah sekarang seolah-olah dikatakan agak struggle oleh pihak kerajaan untuk melandaikan data ataupun melandaikan lengkuk COVID-19. Tetapi kita tidak boleh berkompromi bahawa struktur negara bangsa seperti parlimen perlu juga dibugarkan semula ataupun dilaksanakan untuk memastikan proses semak dan imbang itu akan berlaku, Prof. Ya, bagi saya yang penting sekarang adalah proses negosiasi tawar-menawar dalam pelbagai kelompok untuk memberikan keutamaan ke atas proses pemulihan COVID-19. Bermakna jika itu mahu kita lakukan, barangkali darurat boleh dihentikan dari pelanjutannya, satu. Kedua, kita boleh membenarkan suluhan ke atas proses demokrasi negara kita dengan memastikan parlimen berfungsi untuk memainkan peranan semak imbang dalam konteks amalan pendemokrasian yang kita telah kecapi selama ini. Bagi saya, yang penting di sini adalah sejauh manakah
kesemua pihak committed melangkaui kepentingan fahaman ataupun ideologi politik mereka, mampu untuk memapar satu perubahan dari sudut budaya politik kita, dari segi politik berhemah, politik matang yang kita cuba sampaikan kepada generasi yang lain, dan kesemua ini juga boleh jadikan sebagai contoh. Ini tidak bermakna bahawa apabila kita membawa kedua-dua pihak kerajaan, pembangkang untuk duduk bersama mungkin dalam satu jawatan kuasa pilihan khas di Parlimen, untuk jadikan sebagai satu jawatan kuasa induk pemulihan. Itu akan membolehkan kita melihat cetusan pemikiran, idea dalam kalangan kesemua pihak duduk bersama dalam soal memastikan kita mendekati rakyat. Begitu juga darurat. Saya rasakan dalam konteks darurat, Yang di-Pertuan Agong akan mengambil pandangan pelbagai pihak selepas kesemuanya menghadap Duli Yang Maha Mulia, dan kita lihat ke bawah Duli juga akan melihat pelbagai faktor dalaman luaran supaya keutamaan diberikan kepada proses ini, dan mungkin proses-proses ataupun isu lain boleh dibelakangkan buat seketika. Negara-negara yang berjaya menangani pandemik COVID-19 secara munasabah dan juga apa yang mereka ingin capai mempunyai kestabilan politik. Itu jelas. Di semua negara yang Prof katakan tadi dan saya sebutkan tadi, di Iceland, di Singapura, di New Zealand, di Vietnam dan China, walaupun kita tahu China sistemnya bagaimana, tetapi akhirnya kestabilan politik itu ada buy-in dan responsif masyarakat dan kesemua pemain politik itu jelas. Tetapi di negara kita, kita berhadapan dengan ini juga, kestabilan politik. Jadi di mana komitmen semua pihak, dan ramai juga sudah membuat saranan mereka tidak menuntut pilihan raya diadakan dalam waktu pandemik. Mereka mahukan pandemik parlimen dibuka. Tetapi komitmen semua pihak itu perlu digembeling. Kerajaan perlu lebih terbuka mendengar suara-suara pelbagai ini dan menangani, menyediakan pelan pemulihan COVID-19 dengan cara holistik dan komprehensif. Pandangan Prof? Ya, saya rasakan ini masanya bagi kerajaan untuk membawa kesemua pihak bersama agar pengiktirafan yang diberikan kepada mereka yang boleh menyumbang juga akan menunjukkan kita bergerak ke hadapan. Bagi saya, kerajaan committed dan sedang melakukan pelbagai usaha strategi, intervensi, pendekatan yang pelbagai diguna pakai. Tetapi ia boleh ditambah baik jika pelbagai pihak yang lain turut disertakan dalam proses ini. Dan bagi pihak yang mahu mengutamakan politik, saya rasakan ini masanya kita melakukan gencatan politik sementara. Walaupun telah dikatakan beracap kali ia perlu dilakukan, mungkin ini ruang yang boleh diguna pakai untuk menunjukkan bahawa masing-masing memberikan keutamaan kepada rakyat. Kestabilan politik penting. Jika sekiranya kita benar-benar mahu melalui proses pemulihan yang total, holistik, menyeluruh, yang komprehensif. Dan ini memerlukan komitmen rasa tanggungjawab bukan saja daripada rakyat, tetapi juga daripada pemimpin-pemimpin parti politik, pemimpin-pemimpin yang ada kepentingan. Pemimpin-pemimpin ini boleh bersuara, boleh duduk semeja. Masing-masing sudah melontar pelan mereka. Kenapa tidak dibawa satu pelan induk bersama dengan kerajaan dan dijadikan sebagai satu sandaran untuk membolehkan kita melihat hasil kejayaan yang lebih besar. Dan dalam soal ini juga, dalam kita mencari kestabilan politik, kesemuanya harus bersedia untuk berkompromi dan juga berkorban. Sebagaimana yang saya katakan tadi, negosiasi tawar-menawar boleh dilakukan supaya buat seketika inilah tumpuan kita, supaya lagi cepat kita keluar daripada kemelut ini, malapetaka ini, lagi cepatlah kita boleh melalui proses pilihan raya, memberikan mandat kepada rakyat, dan kesemua ini juga memerlukan rasa tanggungjawab bersama. Tuan Haji. Adakah Prof merasakan wajar ditamatkan darurat pada Ogos ini? Bagi saya rasakan bahawa ke bawah Duli akan memberikan pertimbangan yang sewajarnya berdasarkan kepada syur-syur yang ada. Barangkali darurat boleh dihentikan dan dilihat kepada pelan pemulihan dengan lebih menyeluruh. Pelan pemulihan yang berstruktur, yang komprehensif dan juga holistik dan realistik itu dimahukan oleh semua pihak, termasuk rakyat menunggu apa yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Tetapi pelan pemulihan ini berdasarkan realiti semasa bahawa kita masih menangani COVID-19. Itu yang pertama. Jadi saringan besar-besaran dan juga saringan kepada kelompok-kelompok yang rentan, yang orang kata pun terdedah dengan COVID-19 ini perlu dilakukan secara agresif,
program vaksinasi kebangsaan, program imunisasi COVID kebangsaan, PIK itu perlu dipercepatkan, dilakukan dengan baik. Dan yang ketiga, kita perlu menyediakan prasarana dan logistik yang terbaik untuk barisan hadapan, iaitu sistem kesihatan awam kita. Barulah kita akan mendapat buy-in dalam sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan Prof? Ya, saya rasakan kita memerlukan komitmen tanggungjawab ke semua pihak. Kepakaran ada, kebolehan ada. Bagaimanakah kita boleh memeta masa depan kita menggunakan pelan yang menyeluruh. Di sinilah saya rasakan bahawa kita boleh melihat semula kepada infrastrukturnya, kepada perancangan yang boleh memberikan keutamaan dari sudut pelaksanaan, dan bagaimanakah kita mampu melihat kepada kualiti, kita mahu melihat kepada impak, kita juga boleh melihat kepada keupayaan kita untuk menjadi contoh kepada lain jika sekiranya itu mahu kita lakukan. Proses-proses ini bukan mudah, ia memerlukan rasa tanggungjawab daripada pelbagai pihak, dari sektor kesihatan, ekonomi, dari masyarakat secara umumnya. Tetapi yang lebih penting saya rasakan adalah keupayaan pelbagai pihak untuk memain peranan yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Koordinasi itu diperbetulkan, hubungan di antara persekutuan dengan negeri, hubungan dalam konteks pelbagai cabang yang wujud sampailah ke bawah, supaya tidak ada masyarakat yang rasa terpinggir, tidak ada masyarakat yang berada dalam keterhimpitan hidup. Dan saya rasakan bahawa proses ini harus melihat kepada keupayaan masyarakat, khususnya yang berada dalam kelompok B40 yang terkesan dengan begitu besar itu kembali semula dari segi fizikal, dari segi mental mereka, supaya rutin harian mereka itu dapat diperbaiki. Dalam konteks kita mahu melihat satu pelan induk yang jitu, yang menyeluruh, yang holistik, yang harus melihat ke semua kumpulan sasar, ke semua kelompok umur, dari segi gender, dari segi bandar, luar bandar, dari segi soal kelas, dari sudut keupayaan, sektor ekonomi sendiri memain peranan mereka, sektor swasta juga boleh menyumbang kepada pelan induk ini. Dan saya percaya kesemua ini bergantung kepada kepimpinan yang akan dipertontonkan, diperlihatkan kepada umum, dan bagaimanakah pelan itu akan mempunyai pelbagai kelompok yang akan memberi nasihat, akan memain peranan sebagai agensi peneraju, pelaksana, dan memastikan setiap kumpulan sasar ini akan didekati. Wajarkah kita bayangkan satu kelompok yang terbaik akan ditubuhkan ataupun digabung jalinkan selain daripada pihak kementerian atau pihak kerajaan? Mereka inilah yang akan menggembeling, melaksanakan, melandaikan lengkuk, dapat melandaikan kerena-kerena birokrasi dibentuk oleh pihak kerajaan untuk memastikan kita benar-benar serius dan kita tidak ada flip-flop, kita tidak ada birokrasi yang ketat, kita lambat bertindak, Prof? Ya, saya rasakan perlu ada yang memantau, yang mainkan peranan semak imbang, dan pemantauan ini juga akan dapat menilai apakah perubahan penambahbaikan yang boleh kita lakukan secara berterusan. Ini kali pertama kita sedang lalui. Sudah pasti pemantauan itu perlu lakukan. Kita memerlukan proses semak imbang. Kita perlukan penilaian yang sewajarnya ke atas pelaksanaan yang mahu kita lakukan. Tetapi di sini juga harus kita lihat fungsi kerajaan itu harus kita pertahankan. Ini kerajaan yang ada legitimasinya, dan bagaimana pihak lain mampu untuk memainkan peranan mereka tanpa dipolitikkan apa saja yang mahu kita lakukan. Barulah kita boleh mengenepikan proses dari sudut politik dan memberikan keutamaan kepada apa yang mahu kita capai dari sudut kesihatan, ekonomi dan sosial. Ketiga-tiga ini merupakan keterangkuman yang harus boleh kita perbaiki, dan kesemua ini juga merupakan satu yang bersifat idaman daripada kita, kerana dalam konteks budaya politik kita ini sukar ataupun jarang sekali berlaku, tetapi boleh berlaku jika masing-masing mengenepikan ego politik ataupun kepentingan peribadi dari sudut kepentingan politik. Dan ini memerlukan pengorbanan yang cukup besar, Tuan Haji. Saya rasakan pengorbanan dari sudut politik itu penting untuk membolehkan kita keluar dengan cepat, dan juga kita boleh berada dalam konteks sebagaimana beberapa buah negara yang berjaya mengenepikan kepentingan politik mereka. Misalnya di Australia, di New Zealand, kepentingan politik diketepikan supaya peranan semak imbang itu telah membolehkan penambahbaikan secara berterusan dilakukan. Komunikasi juga perlu diperhebatkan, dihalusi, diteliti supaya komunikasi itu mencapai
ke semua pihak yang ada kepentingan, ke semua pihak yang memainkan peranan mereka secara berterusan. Terima kasih Prof. Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Profesor Sains Politik Universiti Sains Malaysia dari Fakulti Pengajian Sains Kemasyarakatan. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Menarik sekali kita berbincang pelan pemulihan negara keluar dari pandemik COVID-19. Itu saja agenda awani pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.